Hai, saya Nurul, one of the therapists di Autism Gym Center. Hari ini saya akan bincangkan tentang topik adapting the task or environment. Macam mana kita nak adapt the task ataupun kita panggil ubah suai lah, ataupun adjust task yang kita bagi pada kanak-kanak, ataupun adjust task ataupun adjust dia punya environment. Supaya kenapa kita nak adjust task ataupun environment ni, supaya anak-anak kanak-kanak ni dapat completekan task yang kita bagi. So nanti kita akan go through satu-satulah apa jenis-jenis ataupun cara-cara the adaptation towards the task ataupun environment yang kita gunakan untuk bantu kanak-kanak ni achieve target dalam task yang kita bagi. Okey, ni adalah 3 cara adaptation yang kita gunakan untuk bantu kanak-kanak tu sama ada untuk complete the task ataupun achieve target yang kita dah aim. So first kali adalah adapting or modifying task methods. Ni more kepada kita more fokus pada task tu lah, task tu sendiri. And then second adalah adapting the task object or using assistive technology. Means kita akan gunakan something external untuk bantu kanak-kanak tu adapt. So yang ketiga adalah adapting the physical environment. Means dari segi fizikal apa yang kita boleh buat untuk bantu kanak-kanak ni improve lah. So saya akan explain setiap satu daripada cara ni on next slide. Okay, first kali kita akan tengok adapting or modifying task methods ni, which is kita akan try to modify task tu supaya kids tu sama ada dapat completekan task ataupun dapat achieve target yang kita aim dalam setiap satu task tu lah. Okay, so first kali adalah dalam adapting or modifying task methods ni adalah grading. Grading ni kita gunakan dengan cara kita analyse task tu punya level of difficulties and then kids tu punya, kanak-kanak punya keupayaan lah. So contoh saya bagi contoh simple. Puzzle, kita guna puzzle 4 pieces, gambar square je, tak payah gambar lain, gambar square je. Kena cantumkan 4 pieces puzzle yang akan membentuk satu square shapes lah. So kalau kids yang kita tengok kids tu sangatlah struggle untuk completekan puzzle tu, struggle dengan dia punya hand manipulation, dia tak dapat nak manipulate puzzle, tak dapat nak matchkan untuk combinekan that 4 pieces puzzle. So dekat sini lah kita akan buat grading. So kita akan kurangkan puzzle pieces tu mungkin up to 2 only. So kita akan tengok dia punya level dekat situ. So bila kita dah tahu dia tak dapat nak perform yang 4 pieces, kita akan turunkan, kita akan modify the task lah. Task yang sama, masih task yang sama, masih task buat puzzle, tapi kita bagi simple, yang lebih simple. Okay, so kita bagi 2 pieces. Next, kalau 2 pieces dia dah boleh buat, baru kita akan naikkan level kepada ni lah, simple kepada makin kompleks. So itu tujuan grading ni lah, untuk dapatkan untuk bagi kanak-kanak tu achieve target yang kita nak. So kita kena modify the task method. So macam mana kita bagi task and macam mana nak apply ataupun nak conduct the task lah. Okay, seterusnya adalah partial participation. Partial participation ni adalah penglibatan separuh lah kalau dalam bahasa Melayu kan. Penglibatan separuh maksudnya terapis dengan kanak-kanak ataupun parents lah dengan kanak-kanak tu, kita akan buat task tu sama-sama. So macam kalau kids tu struggle nak perform contoh puzzle, saya bagi contoh puzzle supaya sedang kita nak faham. Kalau kids tu sangat dah struggle untuk buat puzzle tu, so kita boleh contoh dia tak tahu mana nak start kan, dia tak tahu mana nak start untuk form a complete picture. So kita di mana partial participation ni function adalah kita sebagai terapis atau parents kat situ, kita akan try start dulu. Kita akan start dulu dan tunjuk, bagi dia nampak gambaran apa yang dia kena buat lah. So bila kita dah letak satu contohnya, so dia akan tahu, oh macam ni kena pusing sikit ataupun kena letak dekat sini. So itu yang kita panggil sebagai partial participation. So bila kita
buat sekali dengan dia sama-sama, so dia akan nampak, maksudnya kita buat separuh, dia buat separuh, so dia akan, benda tu akan lagi mudah lah untuk kanak-kanak tu. Okey, yang kedua adalah adapting the task object or using existing technology. Apa yang kita panggil sebagai adapting the task object ni adalah kita adapt, kita bagi kids to adapt dengan kita adjust objek yang kita gunakan dalam task tu, ataupun kita gunakan teknologi yang ada untuk bantu kids tu achieve target dalam task tu. So kita nak tengok dekat sini apa kriteria yang diperlukan supaya penggunaan teknologi luar ni ataupun task objek yang kita modify tu dapat betul-betul bantu kanak-kanak punya performance. Okay, first sekali adalah assist in the task lah. Barang yang kita gunakan tu mestilah dapat bantu kanak-kanak tu untuk perform dalam task. Yang kedua adalah acceptable. Acceptable ni maksudnya barang yang digunakan tu mestilah mudah diterima oleh kanak-kanak tu ataupun family dia sendiri dari segi macam mana cara penggunaan, macam mana nak guna, macam mana nak simpan. Maksudnya tak menyusahkan lah, barang tu wujud untuk membantu, bukan lagi macam menyusahkan kanak-kanak tu untuk perform task. Yang ketiga adalah praktikal dan fleksibel. Barang yang digunakan tu mestilah macam saya cakap tadi lah, praktikal, maksudnya senang nak digunakan, dan fleksibel, macam mudah nak dibawa ke mana-mana juga. Contoh kalau macam barang tu kena guna kat rumah je, tak boleh nak bawa keluar, so tu dah kita panggil dah tak fleksibel lah. Yang keempat, barang tu mestilah durable and easy to clean. Means barang tu mesti tahan lama dan mudah untuk dibersihkan. Dan last sekali adalah expandable. Means barang tu mestilah boleh diguna pakai untuk jangka masa yang lama lah. Maksudnya bila seiring dengan peningkatan usia kanak-kanak tu, maksudnya barang tu masih lagi kita boleh guna. Masih lagi boleh guna. Kalau dia start guna umur 5 tahun contohnya, umur dia 7 tahun dia masih lagi boleh guna barang tu. Itu yang kita panggil dengan expandable lah. Okey, contoh yang saya nak bagi untuk adapting the task object ataupun using existing technology ni adalah tablet yang kita gunakan untuk bantu kanak-kanak ni, kanak-kanak yang non-verbal. Ni spesifik pada non-verbal lah, contoh yang saya bagi ni. Bantu kanak-kanak yang non-verbal ni untuk manding, untuk minta apa yang dia nak. Contoh kalau dalam tablet tu dia ada banyak item, ada satu kita panggil macam PAX lah, Picture Exchange Communication System, tapi ini versi tablet. So tablet tu kita guna, contoh kalau untuk kids tu dia nak something, dia akan tap the pictures ataupun form a sentence dalam tablet tu sendiri. So ini antara contoh devices yang kita guna untuk bantu kanak-kanak ni perform dalam satu aktiviti lah. Contoh yang saya bagi tadi, contohnya manding lah, untuk dia minta something. Sebab kanak-kanak ni bila dia non-verbal, dia nak minta something, dia tak tahu, itu yang akan membuatkan dia mudah untuk tantrum dan sebagainya lah. So sebab tu wujudnya devices yang dapat bantu kanak-kanak dari segi ni lah. Okey, yang ketiga adalah adapting the physical environment. Macam mana kita nak bantu anak-anak ni adapt dengan mengubah suai dia punya persekitaran. So kalau kita tengok list dekat sini, penguasaian yang kita akan buat daripada segi lighting, ni antaranya lah lighting, floor surface, berapa banyak barang dalam bilik tu, work surface ataupun positioning. Okay, kalau lighting ni, kita akan tengok sama ada kalau kanak-kanak tu struggle untuk buat dalam keadaan yang terlalu terang, cahaya yang terlalu terang, kita akan adjust, mungkin bagi agak malap sikit, kita tak terlalu terang. Mungkin kalau kanak-kanak tu ada isu dengan dia punya visual lah, mungkin sangat lighting yang terang bagi dia sangat macam overload pada dia punya pandangan. So kita akan reduce the lightness lah, the brightness. And then floor surface, kalau kanak-kanak tu ada isu dengan permukaan lantai, contoh kalau dia nak kita nak bagi dia jump, buat rope jump contohnya,
atas lantai tu agak licin. So kita tukar pergi ke kawasan ataupun ambil barang yang dapat buatkan lantai tu tak slippery lah. Contoh macam kita pergi ke kawasan yang karpet ke, instead of tadi dekat atas mat yang agak licin, first kita pergi beralih, kita tukar environment tu untuk jadikan task tu lebih mudah untuk dia perform. Okay, selain tu adalah work surface. Okay, work surface ni dia cover bukan sahaja kanak-kanak tu, tapi juga dia punya materials yang ada yang diperlukan untuk satu-satu aktiviti tu ataupun tools tu lah. So untuk pastikan kanak-kanak tu dapat perform aktiviti dalam keadaan yang selesa ataupun posture yang betul contohnya, so kita kena adjust daripada segi ketinggian kerusi ataupun ketinggian meja tu sendirilah. So sama level tak? So ni yang kita katakan sebagai adjustment dalam work surface. Okay, next ada positioning. Positioning ni pun sangat penting sebab kalau posisi kanak-kanak tu dengan aktiviti yang dia tengah buat tu tak stable, keadaan tu tak kondusif, so kanak-kanak tu akan ada masalah untuk perform ataupun complete the activity lah. So kalau ada kanak-kanak yang struggle untuk berdiri dan buat aktiviti, contoh kita nak minta dia tampal stiker dekat dinding ke, so kita nak minta dia berdiri dan pergi tampal. So kalau dia struggle untuk perform dalam keadaan berdiri, means standing posture dia tak balance, so kita akan gunakan positioning ni lah. Kita akan bagi dia duduk dan pastikan dia stable, dan baru kita akan bagi dia buat aktiviti. So ni yang kita panggil positioning untuk bantu stabilize kids punya posture supaya dia dapat completekan aktiviti tu dengan baik. Okay, dalam slide ni kita akan tengok apa isu kanak-kanak tu dan contoh adaptation method yang kita gunakan lah. So kalau nampak dalam slide ni, saya ada letak dekat hujung bahagian adaptation tu, dekat hujung setiap ayat ada hashtag 1 dan nombor lain lah. So nombor ni mewakili to indicate yang saya explain tadi lah, yang first, second and third ways of adapting tadi. Okay, contoh yang pertama adalah low vision or hearing or both ataupun kedua-duanya sekali. So dalam kes ni dia ada masalah dengan penglihatan dan ataupun pendengaran ataupun kedua-duanya lah. So apa adaptation yang kita gunakan? Kita akan guna tactile daripada segi sentuhan, verbal, visual ataupun object cues. Maksudnya masa kita perform task tu, ini hashtag 1 ni yang first lah. First maksudnya yang kita modify task tu untuk adapt kids dengan task yang kita bagi. So kita gunakan task modification lah. Macam mana kita nak bagi kids to achieve, so kita akan gunakan object cues ataupun visual cues ataupun verbal cues untuk bantu kanak-kanak tu. Second adalah decrease auditory and visual distractions. Ini yang ketiga. Yang ketiga maksudnya dari segi physical. Modification daripada segi fizikal lah, dia punya environment. So kita akan adjust dia punya environment. Kita akan kurangkan auditory punya input ataupun visual distraction dari segi visual. Contoh auditory punya input ni kalau macam duduk dalam kids yang duduk dalam kelas yang bersebelahan dengan ada student lain yang agak loud. So terapis boleh bawa kids tu ke kelas yang jauh sikit. So sebab kita nak kurangkan auditory punya input tadi supaya kids tu boleh lebih fokus dalam kelas. Tu yang kita panggil sebagai modification dari segi environment lah. So next adalah dislike of being touched. Tak suka, kanak-kanak ni tak suka, isu dia tak suka disentuh. Jadi isu dengan tactile input lah. So apa yang kita buat, apa yang kita boleh bantu untuk kanak-kanak ni improve dalam isu ni, kita boleh bantu dengan kita buat systematic desensitization lah. Ini grading juga. So dalam ways of adapting yang first tadi. So kita bagi kanak-kanak tu pakai pakaian yang longgar, yang ikut yang dia nak dulu. So bagi dia pakai yang longgar, bukan terus bagi yang fit ataupun terus kita push untuk pegang lah. So kita buat grading kat situ. So lama-lama
Mungkin baju yang besar tadi kita boleh bagi agak kecil sikit ke, smaller size kita bagi smaller size, ataupun kita tukar tekstur baju tu tadi. Since dia tak suka disentuh kan, then kita buat grading lah, banyakkan sentuhan, contoh high five macam heavy task. Instead of after habis task kita high five, dalam task tu sendiri kita contoh kalau kita buat trading bets, after buat satu kita high five, buat satu lagi kita high five, itu pun kita buat grading jugalah maksudnya. So untuk improve dia punya tactile defensiveness tadi, so that lama-lama nanti kita dah boleh even peluk dia pun. So dah dapat dia punya bila tactile defensiveness dia dah berkurang by grading tadi. So kanak-kanak tu akan boleh adapt lah dengan input yang kita bagi. Okay, third adalah, yang ketiga adalah inability to find clothes or to understand top, front or bottom. Okay, contoh kalau kita nak ajar kanak-kanak tu pakai baju, nak bagi dia identify dekat mana depan, yang mana belakang, yang mana bawah, yang mana atas baju tu. So apa yang kita buat, kalau kanak-kanak tu tak boleh perform, kita akan try untuk reduce distractors. Ini ini ada few caras lah. Ada cara lain lagi, tapi ini few cara yang saya akan explain dekat sini. So kita boleh reduce distractors. Contoh kalau masa dia nak perform task tu, dia dah struggle nak perform task, tapi ada visual distractions dekat depan dia. So maksudnya task tu sendiri dia dah struggle, tapi environment pun kacau juga. So itu yang saya hashtag 3 dekat sini tadi. Reduce distractors means dari segi environment, kita adjust dari segi environment lah, dari segi persekitaran. Sama ada kita jauhkan daripada orang macam yang saya bagi tahu yang first tadi, ataupun kita tengok apa yang menyebabkan dia distract. Contoh kalau tengah nak pakai baju tu dia sibuk tengok file ke, ataupun tengok botol, tengok mainan contoh kan. Kadang-kadang benda random je yang diorang attracted. So kita remove lah distraction tu, remove ataupun reduce. Bila kita reduce, kita akan nampak lah diorang punya attention akan improve juga on that task. Next adalah use visual or gestural cues. Ini di bawah modifying the task tadilah, daripada segi grading. So dalam grading untuk task ni, kita akan try untuk bagi gesture punya cue. Contoh kalau kids tu dah pakai, dah masuk dalam kepala dah baju tu, tapi untuk masukkan tangan dia macam tak jumpa. So kita as a therapist ataupun as parents, kita akan guna visual ataupun gestural cue lah. Gestural cue ni yang kita akan point out the hole dekat sini. Here, this one, like that lah. Okay, so next adalah inability to sit up or maintain balance. Means kanak-kanak tu ada isu dengan dia punya balance. Dia tak boleh nak duduk tegak, banyak slouching, dan struggle untuk maintain dia punya balance. Kejap-kejap nak terjatuh, kejap-kejap means dia tak boleh nak sit straight lah untuk perform task tu. So apa yang kita boleh buat untuk adaptkan kids dengan dia punya isu ni supaya dia dapat perform task adalah kita akan bagi support externally. Means kita akan bagi support dari segi luaran lah, ataupun kita akan ubah position kanak-kanak tu ataupun aktiviti tu sendiri. Contohnya instead of kita bagi dia duduk dekat kerusi, kita try bagi dia duduk dekat atas gimbal yang kecil tu, yang sama level dengan meja lah, yang paras-paras meja. So that bila dia duduk tu, dia akan kita akan dapat train sekali dia punya balance dekat situ. Next adalah dia punya position of the child ni. Kita boleh try ubah dia punya position. Maksudnya dia duduk dekat mana. Contoh kalau kita duduk berhadapan dengan dia, so dia akan mudah, kalau dia mudah nak terjatuh ke contohnya, atau struggle to remain seated, so kita boleh buat positioning lah. Kita letak dia dekat corner, then lock dari segi meja dengan badan kita sendiri. So kita akan lock dia dekat corner supaya dia boleh maintain duduk dan perform task lah.
Okay, we have reached to the conclusion now. So, to conclude, untuk tolong kanak-kanak ni, kanak-kanak dengan yang pelbagai latar belakang lah, dengan different condition, untuk diorang improve ataupun cepatkan diorang punya progress untuk achieve that task ataupun complete. Kalau tak achieve pun at least dapat completekan task tu. So, methods yang kita guna untuk adapting kids to the task ni akan dapat bantu kanak-kanak ni perform lah based on their difficulties ataupun level, sebab kita akan bagi adaptation based on kids punya difficulties, kids punya level. Maksudnya bukan sama untuk semua kids. Kita akan analyse dan tengok apa yang kids tu perlukan, baru kita akan tengok adaptation mana yang sesuai untuk kita bagilah. Okay, that's all for today. Thank you and jumpa lagi.